Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 Februari 2021 bersama saya Alfaris Cimurin. Tumpuan berita malam, Kerajaan Pusat telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM300,000 untuk diagihkan kepada persatuan-persatuan, Badan Bukan Kerajaan NGO, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di Dun Kuala Rajang. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh pada tahun lepas kawasannya menerima peruntukan sebanyak RM200,000 juga dari Kerajaan Pusat. Katanya meskipun menerima peruntukan dari Kerajaan Pusat, namun peruntukan melalui projek kecil luar bandar MRP, wakil rakyat juga akan tetap diteruskan serta diagihkan untuk pembangunan keseluruhan Dun Kuala Rajang. Peruntukan untuk JKKK dan PIBG, di mana pada tahun lepas saya diperuntukkan RM200,000 oleh Kerajaan Pusat untuk diagihkan kepada persatuan-persatuan di kawasan N41 saja. Pusat lain memang sudah ada juga. Dan pada tahun ini juga saya telah diperuntukkan RM300,000 untuk persatuan-persatuan PIBG ada persatuan NGO yang lain. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan topeng penutup hidung dan mulut, thermoscan dan QR Code MySejahtera kepada semua sekolah di Zon Tanjung Manis di SK Abang Gesar pada Sabtu. Sementara itu, ketika ditemu ramah, Datuk Len menyeru rakyat Sarawak agar terus memberi mandat kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk mentadbir negeri ini. Pada hari ini kerajaan GPS, GPS lah merupakan satu-satunya kerajaan yang akan membela nasib mereka di masa yang akan datang. Dan kita sudah melihat bagaimana mereka tidak mempunyai pengalaman dalam mentadbir urus kerajaan dalam masa 22 bulan yang lepas, di mana mereka hilang hala tuju kerana tidak mempunyai pengalaman mentadbir urus negara dan negeri. Oleh itulah kita mohon kepada warga Sarawak menggunakan peluang untuk memastikan kerajaan GPS ini akan terus mentadbir. Pada majlis sama, Datuk Len turut menyampaikan cek kepada semua 37 JKKK di Zon Tanjung Manis berjumlah keseluruhan RM39,000. Berita seterusnya, projek pembinaan Jabatan Batang Lupar tetap dilaksanakan seperti yang dirancang. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu pihak kontraktor sudah memulakan kerja-kerja peringkat awal pembinaan projek jambatan tersebut bermula 7 Januari 2021. Kita nampak kalau kita bandingkan dengan lawatan pertama, mungkin ada di antara tuan-tuan yang hadir bersama tempoh hari, kita sudah nampak bahawa tapak di mana bermulanya jambatan Batang Lupar itu telah ditimbus ataupun earthfill dan menjadi lebih bersedia untuk dibangunkan sebagai permulaan untuk tapak jambatan Batang Lupar. Jadi cuma yang saya nak tegas di sini bahawa inilah kerja-kerja yang berada di peringkat awal dan kontraktor telah menjelaskan bahawa mereka telah memulakan dan tergas kerja-kerja di tapak lambangan. Bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek itu pada Sabtu, Adun Semboya itu memberitahu tarikh baru bagi Majlis Pecah Tanah akan diumumkan kelak bergantung kepada perkembangan semasa wabak COVID-19 yang masih membimbangkan. Katanya projek yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak itu akan menghubungkan Sembuyau dengan Triso serta menggantikan perkhidmatan feri sepenuhnya di sungai tersebut yang dijangka siap pada Januari 2025 iaitu dalam tempoh 48 bulan. Projek melibatkan pembinaan jambatan 2 lorong sehala mengikut piawai jalan JKR R5 dengan panjang keseluruhan 4,844 meter. Beliau dalam pada itu mengakui cabaran yang dihadapi pekerja sepanjang menjalankan proses pembinaan dan turut mengingatkan pihak kontraktor agar sentiasa mengamalkan garis panduan yang ditetapkan agar risiko COVID-19 dapat dikurangkan di lapangan.
Selanjutnya, di Balingian dengan nasib golongan memerlukan di kawasan itu terus mendapat perhatian wakil rakyatnya, Abdul Yaqub Arbi. Pada Jumaat, beliau menyantuni beberapa warga emas golongan kelainan upaya OKU dan ibu tunggal di Kampung Sau, Mungkah sambil menghulurkan sumbangan untuk mengurangkan beban mereka. Tidak ketinggalan Sarawak, Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati yang turut menyampaikan sumbangan berupa kerusi roda kepada penerima Muhammad Azlan Nufel Haslim. Beralih ke laporan berikutnya, 4 buah tempat telah dikenal pasti sebagai lokasi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Bintulu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, 4 lokasi tersebut masing-masing di Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Balai Raya Sebauh dan Dewan Sukan Tatau. Ditemui selepas mengadakan lawatan tapak ke Dewan Seri Kenyalang, UPMKB dan Auditorium BDA, Wisma Bintulu baru-baru ini, beliau berkata vaksin Pfizer dijangka tiba pada 7 Mac ini. Katanya kumpulan pertama yang bakal menerima suntikan vaksin tersebut merangkumi petugas Barisan Hadapan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, anggota keselamatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Satu pasukan bergerak juga telah dibentuk bagi memberi penerangan dan pemvaksinan kepada penduduk di kawasan pedalaman yang sukar diakses sambil menambah perkhidmatan doktor udara juga mungkin digunakan bagi tujuan tersebut. Manakala di Betong, peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK amat diperlukan dalam memastikan komuniti terutamanya di kawasan Rumah Panjang dan kampung bebas dari jangkitan wabak COVID-19. Malah KMKK juga harus sentiasa peka dan prihatin dengan isu semasa selain perlu berani menegur sekiranya komuniti di bawah jagaan mereka mengingkari pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Perkara itu menjadi fokus utama taklimat Pejabat Daerah Betong semasa program Kepolisan Komuniti Khas bagi KMKK Daerah Betong 2021 Siri 3 yang diadakan pada Jumaat. Taklimat juga memberi penekanan terhadap SOP bagi upacara kematian dan proses pengebumian serta majlis sosial kerana ia merupakan antara penyumbang utama kepada penularan jangkitan COVID-19. Berita berikutnya, sebagai menghargai petugas Barisan Hadapan di Pusat Kuarantin Infra Kota Samarahan, Kolej Revisia dan Bilik Gerakan Taman Univista, Majlis Islam Sarawak MAIS melalui tabung Baitul Mal Sarawak TBS, cawangan Samarahan tampil menyumbangkan makanan. Sumbangan berupa pek makanan dan juga air mineral itu telah diserahkan pada Jumaat. Sumbangan itu juga bertujuan mengeratkan hubungan dalam memperluaskan lagi penganjuran aktiviti kebajikan dan keagamaan TBS. Seterusnya di Lundu, Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Paun Temagai yang menempatkan 23 buah rumah yang terkesan banjir kilat telah ditutup. Ia selepas paras air di rumah mangsa-mangsa banjir yang dinaiki air sejak Khamis akibat hujan lebat kembali surut. Terdahulu, Pegawai Daerah Lundu Gustian Durani bersama Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah Lundu, Rabuan Zulkefli berkesempatan menyampaikan kit makanan sumbangan Agensi Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) kepada mangsa banjir di PPS tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.